Ahli Parlimen terperangkap banjir, sidang Dewan Rakyat ditangguh 30 minit. Persiapan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dalam konteks ekonomi dan cabaran geopolitik jadi tumpuan Dewan Rakyat. Azalina Othman tegur Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri minta hormati proses demokrasi. Nurul Hidayah sifatkan Syamsul Iskandar sebagai berhalusinasi berhubung isu PRU Bagan Datuk. Amanah Selangor gesa SPRM teruskan siasatan individu terlibat rasuah konsesi pasir. Dan Peguam Dakwa Dasar Australia menentang hukuman mati jadikan usaha ekstradisi Sirul Azhar Umar sukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan sidang Dewan Rakyat yang sepatutnya bermula pukul 10 pagi pada Selasa terpaksa ditangguhkan setengah jam disebabkan hujan lebat dan banjir sekitar ibu negara. Difahamkan penangguhan masa mesyuarat itu dibuat selepas ramai ahli parlimen memaklumkan mereka terperangkap dalam banjir itu. Mesyuarat itu sepatutnya bermula pada pukul 10 pagi dengan sesi pertanyaan Perdana Menteri. Persiapan serta hala tuju Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 terutamanya dalam konteks ekonomi dan cabaran geopolitik semasa antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman sesawang Parlimen, perkara berkenaan dikemukakan oleh Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari kepada Perdana Menteri pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Pada sesi sama, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari meminta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan bersedia mengambil tindakan perundangan terhadap agensi berita antarabangsa berhubung dakwaan campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hingga mencemarkan imej beliau dalam usaha memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Turut menarik perhatian pertanyaan Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah pada sesi soal jawab lisan yang meminta Menteri Ekonomi menyatakan perancangan kerajaan untuk merangsang pertumbuhan dalam sektor berkemahiran tinggi bagi menyerap peningkatan bilangan individu berkelulusan tinggi yang memasuki pasaran pekerjaan. Mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 berlangsung selama 35 hari hingga 12 Disember depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said menegur Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin untuk menghormati proses demokrasi dan berjiwa besar menerima keputusan pilihan raya. Ia susulan Syamsul mendakwa diarah tidak mencabar keputusan PRU 15 di Parlimen Bagan Datuk yang menyaksikan beliau tewas kepada Ahmad Zahid Hamidi dengan majoriti tipis 348 undi. Bekas ahli Parlimen PKR itu mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beliau untuk tidak membuat kiraan semula walaupun terdapat kira-kira 800 undi rosak supaya kerajaan dapat dibentuk melalui kerjasama dengan UMNO yang dipimpin Ahmad Zahid. Azalina berkata Syamsul seharusnya menggunakan saluran Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk mengemukakan bantahan sebagai gambaran komitmen terhadap integriti dan profesionalisme politik. Sehubungan itu, Azalina meminta Syamsul memberi tumpuan kepada kestabilan politik dan tidak mengeluarkan kenyataan mengelirukan. Katanya, ia hanya akan mencetuskan spekulasi yang tidak wajar dan ia tentunya akan menimbulkan keraguan rakyat terhadap sistem demokrasi yang diamalkan Malaysia. Sementara itu, anak Ahmad Zahid, Nurul Hidayah menyifatkan Syamsul sebagai berhalusinasi berkait isu berkenaan. Nurul Hidayah dalam satu perkongsian di laman sosial turut menyindir Syamsul sebagai terpaling tahu berhubung keputusan kerusi yang ditandingi pada PRU lalu. Dia sekaligus mempersoalkan adakah individu itu sahaja yang berkorban diri untuk bergabung.
Terdahulu tular klip video podcast Syamsul Iskandar berkaitan keputusan PRU melibatkan Presiden UMNO itu. Nurul Hidayah yang juga Exco Wanita UMNO berkata Barisan Nasional dan PKR boleh membuat permohonan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyiasat dakwaan yang dilemparkan Syamsul Iskandar. Nurul Hidayah turut kesal kerana tidak ada pihak dalam UMNO yang mempertahankan Ahmad Zahid susulan dakwaan yang dibuat oleh Syamsul Iskandar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa untuk meneruskan siasatan terhadap individu terlibat dalam rasuah konsesi perlombongan pasir. Menurut Pengarah Komunikasi Amanah Selangor Abbas Salimi Cik Azmi, ia bagi memastikan Kerajaan Negeri Selangor terus berada dalam keadaan yang baik dan terus mengamalkan good governance. Tegasnya, sebagai negeri maju yang mengamalkan tata kelola yang baik di bawah pemerintahan Pakatan Harapan PH dan Kerajaan Perpaduan, sudah pasti pihak PH dan Amanah tidak boleh menerima sebarang salah laku dan penyelewengan dalam Kerajaan Negeri Selangor. Terdahulu SPRM merampas sejumlah wang bernilai 5 juta tetapi dalam mata wang Singapura di sebuah rumah selamat safe house seorang ahli politik. Rampasan itu dilakukan susulan penahanan 2 individu sebelum ini, termasuklah seorang bekas pegawai senior Perbadanan Menteri Besar MBI Selangor yang terlibat dalam rasuah konsesi perlombongan pasir pada 10 Oktober. Dalam pada itu, Amanah Negeri Selangor turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada SPRM yang telah melakukan tindakan menggeledah safe house yang dipercayai milik ahli politik ternama. Bekas Presiden Majlis Peguam Salim Bashir berkata, dasar Australia yang menentang hukuman mati menjadikan ekstradisi bekas komando polis Sirul Azhar Umar ke Malaysia sebagai sesuatu yang tidak mungkin berlaku. Katanya kepada FMT, Australia mempunyai dasar yang tidak akan mengekstradisi mana-mana warga asing yang berdepan hukuman mati di negara asal mereka, selaras dengan kewajipan hak asasi manusia antarabangsa. Prospek permohonan Malaysia untuk mengekstradisi Sirul adalah terlalu jauh. Beliau menegaskan bahawa hukuman mati masih menjadi sebahagian daripada undang-undang Malaysia walaupun hakim kini mempunyai budi bicara untuk menukar hukuman tersebut kepada penjara seumur hidup. Salim mengulas desakan keluarga Altantuya yang meminta Peguam Negara memberikan perkembangan terkini mengenai langkah yang akan diambil dalam usaha mengekstradisi Sirul yang kini berusia 53 tahun. Ia susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada Khamis lalu yang menukar hukuman mati terhadap Azila Hadri, pegawai polis lain yang disabitkan bersama Sirul kepada hukuman penjara 40 tahun dengan 12 sebatan rotan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.